Hello dan selamat kembali semua ke channel YouTube saya. Jadi untuk video kali ini, saya akan berkongsi bagaimana kita nak buat satu chatting app menggunakan Android Studio dan Firebase. Okey, tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada projek kita. Okey, sebelum kita nak start apa-apa projek, pastikan dulu emulator kita ni boleh debug. Jadi untuk run sekali dua, pilih bahagian ni, select multiple device. Kemudian tick phone mana yang kita nak running, terus je tekan debug. Nanti dia akan debug sekali dua phone. Tunggu sampai Gradle ni selesai, and then nanti dia akan debug lah. Dia akan install balik semua ni. Ok, dia akan install secara serentak Ok, jadi dua-dua emulator tak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah kita kena connectkan dulu Android Studio ni dengan Firebase, sebab kita nak gunakan Firebase tu. Jadi dekat bahagian atas ni ada menu, ada sign in, tekan sign in. Kemudian dia akan pergi buka browser, pergi ke Firebase punya website, and then kita akan pakai Gmail untuk sign in dulu, and then kita akan tekan hello. Ok, jadi sekarang ni dia dah sign in, Android Studio dah sign in. Ok, bila Android Studio sign in, dia akan keluar kat sini lah. Ok, jadi bila Android Studio sign in, kita tinggal nak connectkan Firebase pula. Nak connectkan dengan Firebase, pergi dekat bahagian tools, dekat sini ada Firebase. Kemudian pergi dekat bahagian real time database, sebab kita nak kena gunakan real time database. Ambil ni, get start with real time database, tekan je connect to Firebase. Ok, kat sini dia akan suruh kita buat projek dulu. Kita kena create satu projek. Ok, so saya bagi nama projek tu adalah chat app. Tekan continue. Yang ni tak payah klik, terus je tekan create project. Kemudian tunggu sampai create project ni selesai. Jadi browser ni dia akan connect dengan Android Studio punya. Ok, tunggu. Ok, sekarang dah selesai create project. Kemudian dia akan pergi buka ke dashboard. Kemudian barulah kita akan connectkan Firebase dengan Android Studio balik. Ok, kat sini adalah proses dia. Bila kita tekan je connect, ok, dia dah cakap setup. Ok, kat sini kalau kita tengok, dia punya status dah berubah, connected. Ok, sekarang kita akan gunakan real-time database nya SDK untuk masukkan dalam projek. Tekan add, tekan je accept change. Ok, tunggu sampai Gradle ni selesai ya. Kat bawah ni akan import Gradle project. Ok, bila dah selesai, pergi dekat Firebase Android BOM pula. Untuk kita tambah lagi, ambil yang implementation platform BOM ni. Kemudian pergi dekat bahagian Gradle script, pergi bahagian modul. Ok, dekat modul ni, tambah je kat bawah dia ni. Lepas dah tambah, tekan synchronize now. Kat sebelah sini ada synchronize now, tekan. Ok, jadi dah selesai ya untuk bahagian synchronize now tu. Ok, kemudian kita akan pergi ke bahagian layout. Ok, yang ni dah boleh kecilkan sebab kita dah. Ok, sekarang kita boleh test dulu. Kita test dulu sama ada betul-betul dah boleh connect ke belum dengan Firebase. Jadi kalau nak test, pergi je balik, buka yang tadi tu dekat real time database. Dekat sini akan ada manual dia. Dekat sini. Jadi ini cara nak masukkan data. Kita nak write dekat dalam kita punya database nanti. Ok, copy paste je. Kemudian kalau ada merah-merah ni, tekan alternate, tekan enter, import. Yang bawah ni pun sama, tekan alternate, tekan enter, import. Ok, jadi kita akan write message hello world dekat dalam real time database. Jadi kalau kita buka konsol kita nanti, ok, ni saya refresh balik. Ini dah boleh pangkah. Ok, ni projek kita tadi. Ni online nya database. Kemudian kita pergi ke real time database. Kita create dulu. Ok, ni ambil je US, tak apa. Kita ambil dengan test mode. Ok, so kat sini nanti apa yang kita simpan dalam app akan terstore dalam ni. Ok,
kat sini ada rule. Sebabkan kita tak ada buat authentication lagi, jadi pakaikan je true untuk semua. So ini pakai true, sini pun pakai true. Kemudian tekan je publish. Okay, so bila dah buat rule public, kita boleh start test data. Okay, ni kalau kita debug je. Okay, kita debug pakai satu phone je dulu. Nanti perkataan message hello world akan masuk dalam database ni lah. Okay, jadi at mana tadi kita debug. Okay, tunggu dulu sampai selesai. Okay, dia install. Jadi perkataan hello world akan masuk melalui phone yang kita masukkan tadi tu. Okay, jadi maksudnya database kita dah boleh working lah. Kita dah boleh connect macam biasa. Okay, untuk seterusnya, kat sini dia akan bagi tahulah cara-cara kita nak dapatkan value, nak read daripada database. Lepas tu ni ada optional configure. Okay, jadi yang lain-lain ni nanti saya akan tunjukkan. Okay, yang sekarang ni kita akan fokus dulu kepada apa yang kita akan masukkan dalam chatting app ni. Okay, so yang bahagian main activity ni, saya akan gunakan dia sebagai tempat untuk chatting nanti. Jadi sekarang ni kita perlukan login page. Kita create dulu satu activity baru. New activity, empty activity. Okay, yang ni saya bagi nama login page. Okay, login page ni sekarang ni dekat bahagian bila kita run activity, dia akan buka kepada main activity dulu. Jadi kita kena setting supaya login page dulu yang buka. Jadi pergi je dekat manifest ni, double click, kemudian kat sini export ni tukar jadi true. Yang ni padam, gantikan dengan yang macam ni supaya kita boleh isi attribute dalam dia. Yang intent filter ni, ini adalah merujuk kepada mana yang akan jalan dulu. Jadi cut, pindahkan supaya login page yang akan running dulu. Okay, jadi sekarang dah habis setup dah untuk login page. Okay, jadi kita akan design dulu login page. Jadi bahagian login page kita akan pakai linear layout dulu. Untuk layout ni sebenarnya tak kisah kita nak pakai layout macam mana pun, tapi better pakai yang senang kita nak modify lah. Okay, jadi dalam login page saya akan tulis kat sini welcome to chat add. Lepas tu saya akan letak lagi text view untuk bagi tahu ni adalah login. Saya akan besarkan sikit tulisan dia, ambil dalam 48 bold. Dan welcome to chat add ni saya akan alignment center. Kemudian ini adalah untuk username dia, masukkan username. Jadi kita akan bagi background. Background saya akan ambil yang dah ada, yang dah custom punya. Jadi kat sini okay, kita dah ada gambar-gambar yang dah sedia ada. Okay, button ni saya akan bagi nama label start chat ataupun start chatting. Okay, start chat lah. Okay, kemudian yang ni kan dia memanjang ke tepi sebab dia kita ambil mesh parent, tukar kepada wrap content. Okay, lepas tu untuk linear layout ni yang besar dia ni kita tukar semua jadi wrap content juga. Kemudian kita boleh tarik ke kanan, dia akan pergi ke kanan, tapi kalau kita tarik ke kiri balik dia akan pergi ke tengah. Sama juga atas dengan bawah. Okay, kemudian yang untuk ke kiri ke kanan kita ambil balik mesh constraint, so dia akan rapat balik ke tepi. Kemudian kita tukar kepada mode split untuk lebih senang modify. Jadi kat sini saya akan bagi margin saya letak dalam 30 dp supaya dia ada gap. Kemudian dekat bahagian button saya akan buat gravity dia, layout gravity dia adalah dekat end supaya dia pergi ke hujung. Okay, jadi apa lagi yang kita nak ubah adalah warna dia. Okay, jadi sekarang ni saya nak standardkan warna dia supaya nampak lebih meriah sikit.
saya akan pilih warna pink lah. Okay, material saya ambil, contohnya ambil dalam 500. Okay, saya ambil pink ni ya. Okay, jadi bila kita pergi balik kat login page, semuanya jadi warna pink balik. Okay, untuk seterusnya kita kena bagi ID untuk benda yang kita nak gunakan. Sebagai contoh, yang first saya akan gunakan edit text. Jadi saya bagi ET, username. Maksudnya user akan masukkan username dulu sebelum dia tekan start chat. Dekat start, dekat button, saya bagi nama label BT start. Okay, bila dah siap untuk design bahagian main, kita akan design pula bahagian login, kita akan design bahagian main pula. Untuk bahagian main, sama juga, kita akan pakai linear layout. Okay, kat sini saya akan letak tajuk dulu. Okay, dalam tajuk dia, tajuk ni saya letak atas dulu lah. Okay, tajuk ni saya letak kat sini. Okay, nak release kan tekan ni. Okay, dia punya title tu saya letak, tulis chat app. Ni saya bagi besar 34, saya akan boldkan dia. Kemudian saya ubahkan warna dia kepada warna pink juga. Kemudian bawah dia kita akan pakai recycle view untuk listkan chatting. Okay, ni adalah recycle view, tarik saja ke bawah dia. Okay, recycle view ni pun sama, kita tukar dulu kepada wrap content supaya kita nampak yang atas bawah dia ni. Okay, lepas tu release kan. Lepas tu mesh parent ni pun sama, tukar dulu kepada wrap. Lepas tarik ke kiri dan ke kanan, baru tukar balik kepada mesh constraint. Okay, yang seterusnya untuk bahagian type untuk apa yang user akan tulis. Okay, saya tukar kepada linear layout ni kepada horizontal sebab saya nak masukkan, saya nak buat layout yang macam ni ha. Okay, jadi dia akan kiri ke kanan. Okay, jadi sama juga. Yang untuk ni tukar dulu kepada wrap content. Jadi kita akan nampak dia punya design tu. Yang ni pun sama, tukar dulu kepada wrap content, tarik dulu ke kiri dan ke kanan. Okay, baru tukar balik kepada mesh constraint. Jadi untuk recycle view ni, tarik dulu sampai ke, jumpa balik ke linear layout ni. Kemudian tekan balik mesh constraint. Okay, jadi untuk edit text macam biasa, buang dulu fill yang dah ada, tukar dulu background. Saya akan ambil drawable yang dah ada, edit text. Kemudian untuk bahagian button pun bagi nama label. Okay, saya bagi nama label button send. Okay, yang untuk tulisan chatting ni saya akan bagi padding. Okay, saya bagi padding dalam 10 dp supaya dia nampak besar. Kemudian di sini saya akan bagi margin dalam 10 dp. Untuk button, okay, untuk yang dalam dia ni saya akan bagi dia mesh parent. Button pun saya akan bagi dia mesh parent. Tapi untuk pemberat dia, saya letak button adalah 3. Jadi dia akan lagi kecil daripada yang sini. Okay, jadi bila dah siap yang ni, kita tengok lagi untuk bahagian layout ni kita dah buat margin dia. Okay, sekarang kita buat padding dia sikit dalam 5 dp. Okay, bagi dia ada gap sikit. Okay, kemudian bahagian button. Bahagian button pun saya akan bagi margin juga dalam 5 dp. Okay, jadi dia ada gap antara ni. Kemudian edit text ni nampak macam tak center. Jadi saya akan bagi dia gravity sikit. Saya akan bagi dia center. Okay, jadi dia nampak selari dan nampak kemas sikit. Okay, untuk bahagian chatting dia ni pun kita kena bagi ID.
Jadi untuk ID untuk bahagian recycle view saya bagi ID RVChat. Untuk edit text saya bagi ID dia ET text. ET text. Untuk button saya bagi nama button send, BT send. Okay, jadi 3 komponen inilah yang kita akan gunakan untuk buat chatting nanti. Kemudian kalau anda perasan, dekat sini ada item kosong, item 1, item 2. Jadi untuk setiap item-item ni, kita kena createkan satu layout untuk dia. Jadi pergi je dekat bahagian layout ni, right click, new, ambil layout resource file. Kemudian kita bagi nama. Okay, nama dia tak boleh huruf besar dan tak boleh jarak. Jadi kita bagi format, contoh custom page. Okay, jadi apa yang ada kat dalam ni, first saya akan tukar dulu lah. Saya tak nak dah guna constraint layout, saya nak tukar. Kalau nak tukar, just highlightkan kat sini, ambil linear. Jadi layout akan berubah jadi linear layout. Okay, kemudian apa yang ada dalam linear layout ni, saya akan letak lagi linear layout. Okay, dalam linear layout ni saya akan displaykan dia punya text. Saya letak 3. Biasanya kalau dalam kita chatting, biasanya akan ada nama sender, maksudnya sender, penghantar. Lepas tu teks yang dia hantar, message. Kemudian adalah masa. Jadi kebiasaannya 3 ni. Jadi bagi ID juga, ni TV time. Sini saya bagi ID TV message. Kemudian sini adalah TV sender. Okey, jadi bahagian message ni kita akan buat besar lah. Kita bagi besar sikit supaya nampak lah ini adalah message. Kemudian bahagian masa kita better bagi kecil sebab dia bukanlah priority. Bahagian sender okey. Tapi bahagian sender kita boldkan sikit. Dan okey. Sender macam ni pun okey. Okey, jadi untuk bahagian layout ni, tukarkan semua ketinggian kepada wrap. Yang ni pun tukar kepada, contohnya saya letak dalam 250 dp. Okey. Jadi jarak dia antara untuk setiap chat tu dalam 250 dp. Kemudian saya akan bagi background kat dia. Okey, untuk background chatting ni saya akan ambil edit text jugalah. Ambil box ni. Kemudian saya akan buat split, letak margin dia. Letak padding lah. Saya letak padding dalam 10 dp. Kalau rasa macam besar sangat, kita ambil dalam 8 dp lah. Okey. Kemudian kat sini dah okey. Ni kita bagi margin sikit. Dalam 5 dp. So dia ada gap sikit jarak antara 5 dp tu. Kemudian untuk linear layout ni pun ambil bahagian wrap. Okey, tapi untuk lebar tu biarkan dia, maintainkan dia. Untuk linear layout ni, sebab nanti kita akan buat dia ke kiri dan ke kanan, jadi kita bagi ID jugalah. So ini adalah chat layout. Okey, jadi bila dah siap design untuk bahagian chatting, untuk bahagian login, untuk bahagian main dan login, tempat chatting, tempat login. Okey, jadi bila dah siap semua ni, baru kita start dengan programming. Okey, kita start dengan login dulu. Okey, dekat login tadi kita ada pakai layout, pakai ID untuk username dengan BT start. Okey, jadi kat sini kita panggil dulu edit text sebab kita ada pakai Android widget edit text, username. Lepas tu panggil ID macam biasa, BT username. Okey, kalau tak pasti ID ni betul ke tak, tengok balik. Pastikan sama, ET username, BT start. Okey. Kalau dah betul, buat yang seterusnya. Button start equal to find view ID BT start. Okey. Kemudian bila kita tekan button start, dia akan dapatkan username ni. Okey. Kalau nak buat command dia, maksudnya kita kena tekan dulu start, pilih ke start, set on click.
new view on click listener. So nanti bila dah buat new view on click listener ni, baru start dapatkan username ni. Okay, jadi nak dapatkan username ni, kita akan pakai string. Contohnya string username get user. Okay, ni bagi nama apa-apa je variable tu. Kemudian panggil balik username dot get text dot to string. Kemudian bila kita dah dapat nama username ni, kita akan pergi hantar ke main page. Cara nak hantar dia, kita akan gunakan intent. Okay, intent contohnya saya bagi nama objek reference intent. Tak pun kita bagi o intent. Tak pun letak o pun boleh. O equal to new intent. Kemudian kat sini nama kelas yang kita pakai sekarang, login page. Kemudian nama page yang kita nak hala. Kita nak hala ke main activity. Jadi type balik main activity dot class. Kemudian tutup je. Semicolon. Okay, jadi value yang apa kita nak hantar adalah get user ni. Bila nak hantar get user, kita akan pakai o dot put extra. Okay, kat sini bagi nama ID yang kita nak hantar. Contohnya ID. Kemudian kat sini adalah value. Value apa yang kita nak hantar. Ni objek reference. Objek reference ni adalah ID. Jadi kita akan hantar get user. Jadi bila kita start activity, kita akan hantar O ni. Jadi O dia akan buat dua kerja. Pertama, O akan pergi login, pergi ke main. Kemudian dia akan hantar dengan user ID. Okay. Jadi bila kita debug, nanti dia akan terus pergi ke main page. Okay, nak saya tunjuk contoh ke? Okay, saya tunjuk lah. Okay, saya tekan ni, debug. Kita buka Ahmad Phone. Ahmad Phone rasanya yang ni. Okay, betul. Okay, jadi bila nanti type nama, kita tekan je start chat, dia terus pergi ke login page. Dekat sini nanti kita akan start chatting. Okay, jadi lepas dah pergi ni, dekat main activity kita kena receive dulu value. Receive value ID tadi tu. Okay, cara nak receive value, intent. Contoh kita bagi objek reference O jugalah, boleh lah. Lepas tu get intent. Kemudian string. Okay, tadi kita dapatkan username kan. Username equal to o dot get string extra. Ambil ni. Okay, jadi value apa tadi yang kita ambil? ID. So username ni akan dapat balik value yang kita hantar ni. Yang penting kena sama variable tu. Kalau kita ambil name, kena samalah ambil name. Okay, bila dah siap ni, barulah kita start panggil layout yang kita nak pakai tadi tu. Macam tadi kita ada panggil Android widget untuk main. Kita ada pakai RB chat, edit text dengan button. Sama juga macam tadi. Okay, edit text equal to text message. Tak pun nak pendek je, kita type text je lah. Mtext lah. Mtext equal to find. Okay, lepas tu tadi kita bagi nama et text. Betul tak? Ni tadi kita bagi et text. Okay, betul. Okay, lepas tu kita ada pakai button send. Ni pun cari juga ID dia, pt send. Okay, kemudian kita ada pakai recycle view. Ni pun sama juga, m recycle rack view lah. Saya bagi nama m rack view. Lepas tu ni rv chat. Okay, jadi bila kita dah panggil, nanti user akan masukkan dulu edit text, button, send, mc review. Okay, jadi kita akan buat command untuk hantar dulu data masuk dalam database. Maksudnya user akan chat, type, akan masukkan dulu semua data-data tu dalam Firebase ni. Okay, cara dia, kita kena klik dulu button send. Maksudnya send dot set on click new view on click listener. Okay, maksudnya kita akan tekan button. Bila tekan button, dia akan
akan dapatkan satu value. So value dia adalah message. Okay, dapatkan dulu message. String get message equal to mtext dot get text dot to string. Okay, ni kita dah dapat message. Kemudian kita kena panggil dulu database. Okay, cara nak panggil database tadi tu, kita akan pakai database reference. Okay, ambil yang ni, database reference. Lepas tu bagi nama object reference. Contohnya saya bagi nama object reference myref. Kemudian tulis balik firebase database dot get instance get reference. So dalam get reference ni kita bagi nama table. Contohnya nama kolom. Okay, dalam table user, dalam user akan ada chat. So kita akan ambil child chat. Okay, untuk firebase ni dia dalam bentuk tree. Jadi ini contoh ni, ini user, ini adalah child dia. So ini adalah chat. Sama juga macam ni, user chat. Nanti lepas key in kita akan nampak dia punya flow dia macam ni. Okay, lepas dah panggil macam ni, terus je boleh simpan data dalam tu. Okay, cara nak simpan data, kita panggil balik myref dot child. Okay, bagi dulu nama. Okay, untuk sini saya prefer kita letak dulu masa, sebab kita akan susun ikut masa. So nak buat masa, kita pakai date format. Okay, kita buat date format dulu. Date format sama dengan date format equal to new simple date format. Okay, kita letak format date kita. Contohnya kalau saya lagi prefer kita akan buat format macam ni lah. YYY equal to lepas tu DD, lepas tu kat sini kita pakai H kan untuk hour, H. Lepas tu kat sini kita pakai minute, lepas tu sini SSS. ni ada satu je, dua je. Okay, so sini jam, sini masa, ni second. Okay, dah tutup. Kemudian date format, nak panggil date, kita pakai date equal to new date. Okay, ambil yang ni, tu tutup. Lepas tu nak dapatkan dia punya masa, string mdate equal to date format. Kita kena tukar dulu date format ni kepada dot format. Apa yang kita nak formatkan adalah date. Lepas tu ni kita pakai to string sebab kita nak convertkan dia jadi string. Okay, jadi kat sini kita akan masukkan, ini saya bagi nama variable ni lah, get date. Okay, sini saya letak get date. Okay, so dalam database nanti kita akan simpan user, chat, lepas tu kita masukkan date and time. Ni nama dia, ni date and time tau. Bukan dia simpan date je, tapi dia akan simpan time sekali. Kemudian kita akan buat dot child lagi. Kemudian kat sini nama kolom. Okay, nama kolom contohnya sender. Lepas tu value apa yang kita nak set. Okay, set value. Okay, untuk sender kita ambil je daripada username ni. So masukkan username. Okay, kemudian copy, buat lagi untuk kita simpankan benda-benda lain. Okay, kat sini kita akan simpan message. Maksudnya apa yang user type kita akan dapat daripada get message. Yang bawah ni adalah time, masa dia. Masa kita akan dapat daripada get date. Okay, jadi value-value ni yang akan hantar dalam kita punya Firebase. Okay, jadi kita dah boleh start debug. Bukan dekat phone ni, dekat phone ni. Lagi satu. Okay, contoh saya masuk nama saya Haziq. Saya tekan start chat. Kemudian type hi. Kemudian saya tekan send chat. Kemudian tengok balik dekat dalam Firebase, kita akan ada table sini. User chat, hi, sender adalah Haziq, masa adalah ni 27.11.10. Okey.
Jadi maksudnya kita dah boleh send dah. Kita dah boleh send chat, dah boleh save. Kemudian kita akan buat satu view untuk display balik chat-chat tu. Cara nak display view, first kali kita kena buat satu recycle view lah. Kita akan buat recycle view. Okay, cara nak buat recycle view, type dulu public class, lepas tu bagi nama kelas tu. Contoh saya bagi nama custom list, saya ikut nama yang sebelum ni saya pernah buat project. Extend, lepas tu recycle view ni dot adapter. Kemudian dalam ni ada data type dia, custom list juga, custom list dot myholder. Ni kelas myholder. Kelas myholder ni nanti kita akan buat sendiri. Okay, kemudian buka tutup. Okay, kita akan buat kelas myholder dulu. Okay, cara nak buat kelas myholder, public, kita buat kat dalam dia juga, public class myholder. Okay, lepas tu extend dengan recycle view kita dot view holder. Okay, kemudian buka balik tutup. Okay, jadi kat dalam ni kita akan buat kelas lagi. Kita akan panggil balik public untuk myholder ni. Okay, lepas dah buat tu, kita buka tutup. Dalam dia akan simpan view, item view. Lepas tu anak kecil dia akan simpan super, returnkan balik item view tu. Okay, bila dah siap buat untuk kelas, untuk recycle myholder ni, hala balik kat sini merah ni, tekan ni implement method. Lepas tu dia akan keluar 3 benda ni, tekan je OK. Jadi ini adalah adapter untuk view nanti dalam recycle view. Kemudian kita akan buat satu chat model untuk simpan objek. So dalam chat model kita akan simpan public class chat model. Okay, dalam chat model ni kita akan simpan ni ya, 3 benda ni, sender, message, time. Sebab ni benda ni kita akan simpan banyak kali. Okay, jadi nak buat chat model ni senang je. String, type dulu sender, message, lepas tu time. Okay, lepas dah buat macam ni, highlightkan je. Lepas tu tekan alternate, fn, insert. Nanti akan keluar macam ni, constructor. Tick 3-3 ni. Tekan OK. Sender, message, time. Lepas tu highlight lagi, tekan insert, ambil getter dengan setter, tick juga 3-3 ni, nanti dia akan generate sendiri. Okay, jadi dah siap dah chat model. Chat model dah tak payah nak buat type satu-satu. Okay. Okay, lepas tu item-item ni semua dia akan ni semua akan masuk dalam database. Jadi cara nak read daripada database, kita panggil balik benda yang sama, myref dot add value event listener. Kita akan pakai ni, add value event listener. Okay, so dalam ni type balik new, type huruf V besar, klik enter. Kat ujung ni jangan lupa tutup semicolon. Jadi untuk baca dalam database, kita akan read. Okay, ini dia akan read pertama kali, tapi kita kena tengok kita punya tree ni ada berapa kali. Jadi sekarang ni kita akan read dulu sekali, kemudian kita akan read untuk dapatkan yang ni. Okay, jadi kita akan buat looping 2 kali. Kat sini kita akan buat data snapshot. For data snapshot, okay, ambil yang ni, contoh snap equal to, okay, sini kita akan buat snapshot lagi, snapshot dot get children. So dia akan baca lagi anak-anak dia yang bawah tu. Okay, apa yang ada kat dalam anak-anak dia, first kita akan dapatkan sender, string sender equal to, data type dia adalah string. Kita akan dapatkan daripada snap dot child, yang mana sama dengan tulisan dia adalah sender. Ni copy balik. Kira ini adalah nama kolom. Sekejap kaki saya kebas. Okay, copy ni, paste. Lepas tu dot get value. So kita dah dapat dah sender dia. Kemudian copy lagi, paste. Buat untuk time dengan message.
Okay, ni message. Ni time. Sini sender, message. Copy juga ini. Sebab nama kolom kena sama je. Okay, jadi kita dah dapat sender, message dengan time. Jadi bila dah dapat tiga value ni, kita akan masukkan dalam chat model. Jadi nak gunakan chat model ni, kita kena buat dulu satu release. Okay, sebab saya nak buat lagi senang, kita kena pakai release lah. So dalam release nanti, kita akan masukkan chat model. Okay, so saya buat release. So dalam ni kita akan masukkan chat model. Okay, so nama variable dia saya letak item lah, equal to new release. Okay, lepas dah buat macam ni, kita terus dia pergi ke bawah dia ni, bahagian sini kita akan masukkan item tu, items dot add. So dalam ni adalah kelas chat model. Chat model kita ikut susunan ya. Kalau kat sini kita masukkan sender dulu, message baru time, kat sini pun sama. So kat sini ada sender, message, sini time. Okay, dia ikut urutan. Okay, jadi bila nanti item ni dia akan looping. Kalau ada 10 kali lah dia looping. So item ni akan pegang value. Jadi bila item ni pegang value, kita kena hantar item tu masuk dalam custom list. Jadi nak masukkan dalam custom list, kita kena pakaikan adapter recycle view. Jadi kita panggil dulu kelas ni, custom list ni, panggil kat atas ni. Okay. So saya bagi custom list, saya bagi nama dia adapter. So kita terus forward ke adapter dulu ya. Kita create dulu adapter ni. Okay, so dalam adapter, okay, yang ni untuk string username ni, sebab nanti kita nak pakai kat dalam bawah ni, jadi kita buat global je. Okay, ini pun sama, letak atas je dulu supaya kita boleh buat global. So nanti dia boleh tarik sampai ke bawah untuk username. Okay, so kasih select adapter. Untuk adapter ni, cara nak set dia, kita buat dulu linear layout manager. Okay, saya pakai linear layout manager ni sebab nanti kita nak buat dia punya, kalau kita nak ubah-ubah dia senang lah. Nak jadikan dia horizontal boleh, nak jadikan dia vertical pun boleh. Okay, so cara nak buat dia jadi linear untuk horizontal ke vertical ke, dekat sini vertical. Lepas tu belakang dia ni untuk reverse ni kita ambil false. Okay, kemudian untuk tadi kita bagi nama dia mrcvec kan, mrcvec set layout, ambil lm. So kita set layout dia macam ni, lm. Okay, untuk set adapter ni, kan adapter ni dia akan simpan item kan, release ni, item ni. Okay, jadi type je adapter equal to new custom list. So dalam custom list, dia punya format adalah kita akan masukkan, okay, ni saya tak buat lagi dia punya custom list tu. So kita akan masukkan items. Okay, ni merah sebab kita tak buat lagi kelas custom list dalam ni. Okay, so kita buat dulu custom list. Okay, jadi dalam custom list ni akan simpan release. Release dalam ni adalah chat model. So ni saya bagi contohnya item lah. Item. Dekat sini pun kalau kita nak isi dalam ni, kat sini pun kita kena panggil juga release. Saya copy je lah ni, copy paste. Kita copy yang ni juga. Okay, item ni tukar jadi m item, tak boleh nama yang sama. Okay, so kat sini kita panggil this m item sama dengan new release. Kita buat dulu declaration dia, new release, dia sama dengan new release, tapi this item lepas ni dia akan ubah jadi mo item. M item equal to o item. Okay, lepas tu kat bawah ni kita akan buat notify data change lah, untuk apa-apa perubahan yang ada di dalam view ni. Okay, dekat sini ada get item count. Item count ni dia akan refer ni m item size.
So maksudnya kalau kita isi kat sini 20, nanti dia akan gantikan M item pula. M item menjadi 20. Jadi item count kat sini pun 20. Maksudnya dia akan looping sebanyak 20 kali. Okey, kat sini kita dah masukkan adapter, kita dah setkan dia berapa. Jadi untuk M reset view ni dah boleh lah set adapter dia. Kita set adapter dia kepada adapter ni. Okey. Jadi bila read dalam database, bila item ni dah masuk, lepas habis je looping, kita akan setkan dia. Adapter notify setiap perubahan yang ada dalam ni. So nanti dia akan bagi updated value lah. Apa updated value yang ada kat dalam tu. Okay, selepas dah baca, kita akan displaykan. Sekarang ni dalam release, dia dah simpan dah. Semua chat tu semua dah tersimpan dalam ni. Sekarang kita nak displaykan balik. So nak displaykan balik, kita akan pakai recycle view ni. Okay, untuk my holder ni, dia akan merefer kepada custom page. Jadi kita kena create dulu view yang ada dekat dalam my holder ni. Jadi cara nak create view dia, kita pakai layout view. Sini view juga equal to. So dalam view akan ada layout inflator. Kita akan pakai layout inflator dot from. Okay, siapa yang pernah tengok tutorial sebelum ni, ada saya dah bagi tahu cara kita nak gunakan recycle view. Okay, so dekat dalam recycle view ni, lepas kita dah buat main ni, kita akan masukkan dot lagi inflate. Okay, dekat dalam inflate ni kita akan gunakan layout r.layout.custom nama page. Kemudian kat sini kita pakai parent ya. Sebab ni dalam layout recycle view dia ada parent. Lepas tu kat sini baru kita buat null. Okay, ni dah boleh tutup. Okay, jap tengok apa yang tak kena. r.layout custom page. Oh, ni bukan null. Ini tukar jadi false. So kita tak payah attachkan kat root. Okay, yang dekat sini kita akan buat new my holder. Holder kita ni akan ambil view ni balik. So maksudnya kita akan create view baru. Jadi setiap kali looping ya, dia akan create satu view baru. Kemudian untuk dalam my holder, ni kan dalamnya ada my holder, refer kepada custom page. Jadi kat sini kita boleh panggil lah. Dalam custom page kita ada TV sender, TV message, TV time dengan chat layout. Jadi kat sini pun sama. Kita akan panggil balik text view. Text view, saya bagi variable m sender lah. Ni tak ada lagi kan, m sender. Okay, so m sender. Lepas tu kita akan pakai m message. Kemudian m time. Lepas tu kita ada pakai linear layout. Linear layout kita akan pakai m chat layout lah. Okay, jadi kat dalam ni baru kita panggil dia punya ID tu. Find. Okay, ni kena panggil item view dulu sebab kita ada pakai view. Jadi kena panggil item view baru boleh panggil find view by ID. r.id. Lepas tu tadi kita ada TV sender. Okay, ni buat 3 kali. Sebab kita ada ada 4. Okay, sebab kita ada layout sekali, linear layout ni. So kat sini pakai m message, m time. Sini kita ada m chat layout. Okay, ni pun sama. TV message, TV time, TV. Oh bukan, ni kita ada pakai chat layout. Okay, jadi bila dah panggil kat sini, kat bind view holder ni yang akan setkan dia. Okay, cara nak setkan dia, kita akan panggil balik holder ni. Holder dot, lepas tu panggil ni m sender, okay, m sender dot set text. Lepas tu apa yang kita boleh set adalah get ni item daripada m item. M item ni kan simpan data kan, simpan data-data kita. So dapatkan dulu position, get integer, ambil position ni, position view ni. Lepas tu kat sini dot get sender, ambil yang ni. So kita dah dapat dah sender dia siapa. Kemudian copy paste. Okay, so kita ada message, message. Yang ni akan dapatkan get message.
Lepas tu ni m time, set time, ni pun get time. Ok, jadi lepas dah dapat ini, kita akan setkan. Ok, ni tak payah, saya tak payah, ini dah kira dah display lah ni. So ni dah kira ok. Ok, kemudian terus je ke bahagian chatting ni. Ok, untuk bahagian chatting ni tadi kan kita type, tapi nanti dia tak hilang tau teks tu. Jadi kita akan buat teks tu hilang lepas type. mtag.getText.create. Ok, maksudnya nanti lepas kita type satu benda je, dia akan hilang. Kalau macam ni tadi, ni kan, saya type, saya send, dia tak hilang. Tak nak clear. Kita nak, bila kita run tu dia clear. Ok, ni sekarang dah siap untuk bahagian set tag, tapi kita tak buat lagi untuk chat tu sama ada ke kiri ke kanan. Jadi kita debug dulu, kita test dulu, tengok macam mana hasil dia sekarang ni. Ok, so saya bagi nama Haziq. Start chat. Ok, tengok dia display tak? Ok, sekarang ni ok, dia display tapi lambat. Sebab apa? Kadang-kadang sebab internet ni loading. Ok, jadi kita type lagi hello. Ok, so boleh nampak dia sekarang ni dia looping 3 kali sebab kita tak clear kan. Ok, dekat sini kita kena clearkan dulu release tu. Item.clear. So maksudnya dia tak akan looping balik data yang baru, dia akan ambil data yang paling latest je. Ok, mana tadi? Kita pakai Android phone. Ok, yang ni. Ok, saya contoh nama saya. Ok, so 3 kali data kan, 3 data, so 3. Ok, selamat malam. Ok, data baru masuk, selamat malam. Ok, jadi dah selesai dah bahagian ni. Sekarang ni kita nak buat dia kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. So cara nak buat ke kiri dan ke kanan, kita akan letak dekat sini lah. If username, ok, username tadi tu sama dengan kita punya nama sender. Ok, kalau dia nama sender dia adalah sama dengan kita punya username. Ok, so mitem dot ok, kalau nama dia sama, kita akan set gravity dia. Ok, first kita akan set dia punya chat layout dia lah. Ok, folder dot chat layout, mchat layout ni set gravity dia, gravity dot n, maksudnya dia akan pergi ke kanan. Tapi kalau dia tak sama, dia just tak ada apa-apa dah. Kemudian apa lagi kita nak set? Kita akan set 3 teks ni, set juga dia punya gravity tu, set text alignment lah. Kita akan ambil text alignment. Lepas tu untuk alignment dia ada apa je. Kalau kita tak tahu untuk yang alignment, kita pakai gravity pun boleh juga. Gravity dot set gravity, so gravity dot n. Ok, so semuanya saya akan pakai ni lah, pakai gravity n. So maksudnya semua yang siapa yang nama sama dengan username, dia akan pergi ke kanan, tapi yang tak sama dia akan pergi ke kiri. Ok, so itu secara teorinya lah. Ok, kemudian apa lagi kita boleh buat? Kita boleh ubah nama. Contohnya sekarang ni kita nak pakai sender ni, kita ubah warna dia. Ok, so kita akan ambil set text color. Ok, kat sini kita pakai value nak color path pun boleh. Ok, contoh color path kita boleh masukkan color-color yang kita nak. Contohnya sekarang ni saya nak dia warna pink ni. Copy je, pergi dekat balik tadi, kat coding kita, pastekan. Ok, ni kalau dia adalah sender. Kalau dia adalah penerima, kalau dia adalah penghantar, ni kita ada, ini kita punya. Ini barulah orang yang chat kita. Untuk orang yang chat kita, kita bagi warna lain pula. Ok, contohnya saya nak ambil warna
Warna oren boleh lah. Okay, so oren ni dia punya code. Ni, copy. Kat sini tinggal paste je. Okay. Kemudian, kalau perasan tadi, bila kita chat, contoh ada banyak-banyak kan, kita terpaksa scroll macam ni. Jadi kalau kita nak fixkan bahagian yang tu, kita boleh pakai ni mana tadi, mrec view, kita panggil balik recycle view tu, dot set smooth scroll. Cari yang set smooth. Okay, smooth scroll position ni tu, ambil size item list kita, item size. Okay, jadi item size kita ni contohnya kalau 20, so dia akan pergi terus ke 20. Kemudian kita boleh lah debug untuk multiple. Select multiple device. So saya dah klik dua tu, saya akan debug terus untuk dua-dua phone, untuk kita check sama ada app ni dah working ataupun belum. So yang ni saya delete balik chat ni. Kita akan check lah antara dua-dua phone. Okay, phone yang pertama saya akan bagi nama Aiman. Phone yang kedua ni saya akan bagi nama Haziq lah. Jadi dia akan start chat lah. So sini chat, sini start chat. So Haziq akan hantar nama, Hai Aiman, send. Okay, dia kalau lambat sikit ni, dia bukannya apa, sebab kita kena tengok kadang-kadang sebab database ni slow. Tunggu dulu kadang-kadang internet dia slow ni. Okay, kat sini kita type Hai Haziq dulu. Okay, sini dah hantar Hai Haziq. Sini rasanya internetnya ada problem. Kita buka balik internet dia, kemudian kita masuk balik. Okay, ni kena tunggu sikit. Kadang-kadang dia problem yang ni. Okay, kalau contoh emulator ni tak berfungsi, kita debug emulator lain. Okay, yang ni teruskan try. So ni adalah user dia adalah Aiman. So ni start chat. Okay, ni kita kena fixkan dulu bahagian layout dia. Sebab kalau perasan ni dia masih ke tengah. Dia sepatutnya kena pergi ke hujung. Okay, tapi tak apa, biarkan dulu. Yang ni kita try login dulu untuk emulator yang ketiga ni. Okay, emulator ketiga ni tak ada masalah. Dia boleh buka chat tu. Okay, so sekarang ni saya kena fixkan dulu bahagian design ni. Ni kalau perasan ada problem sikit dekat bahagian. Okay, so saya kena tengok dulu sini betul tak. Parent, watch, custom page. Okay, so sini kita pakai gravity, dah betul. Kita akan ambil gravity n. Kalau nama dia sama dengan sender. Kemudian saya kena tengok dekat bahagian custom page. Okay, kat sini saya ada halang apa-apa tak untuk mesh parent. Okay, so bahagian sini, bahagian chat layout ni, saya rasa sini yang sepatutnya saya letak ID. Okay, jadi bila kita debug balik untuk Ahmad phone, Ahmad phone tadi pakai login Aiman. Okay, jadi dia akan pergi ke kiri. Okay, kita akan debug balik untuk kedua-dua phone. So tadi yang ada problem Haziq phone 1 lah sini. Okay, jadi kita debug balik untuk kedua-dua phone. Oh, bukan.
Okay, tak apa. Kita debug untuk tiga-tiga phone. 1, 2, 3. Oh, okay, tiga-tiga phone kita run. Okay, jadi phone yang pertama ni kita nak bagi nama apa? Okay, yang ni saya delete balik chat ni. Ni pun saya delete dulu lah. Okay, ni saya bagi nama Aiman. Ni Haziq. Ni saya bagi nama Paris. Okay, so Aiman akan chat Haziq. Hi everybody. Okay, jadi kita akan chat, orang lain akan dapat daripada orang lain akan dapat ke kanan. Jadi kalau di sini pula chat kan, ni adalah Haziq. Hai semua. Okay, jadi dia akan receive. Tapi yang ni dia tak pernah chat lagi, so dia punya akan ke kiri. Okay, sini pula nak chat lagi. Hello. So boleh nampak dia tak pernah chat, so maksudnya dia punya kat kanan je. Okay, so dia akan start chat pula. Hai, saya orang baru. Okay, jadi Paris pun akan dapat. Dia pun akan dapat. So dia akan dapat. Dia pun akan dapat. So inilah tutorial untuk chatting app. Jadi selamat menonton dan belajar. Siapa yang belum subscribe boleh subscribe. Dan terima kasih kerana menunggu video ni sampai habis. Ya, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya dekat komen. Dan saya akan jawab dekat video yang seterusnya. Okey, terima kasih.